Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 16/11/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-172 dan 173, iaitu perbincangan tentang Allah Ta'ala arahkan hamba-hamba dia supaya makan perkara benda-benda yang baik, dan Allah Ta'ala rezeki, semua rezeki yang Tuhan bagi hendaklah kita syukur dengan melakukan ibadat, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala senaraikan perkara-perkara ataupun makanan yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini, dan kita akan kembarkan dengan ayat lain yang berkaitan. Kemudian di akhir ayat Allah SWT beri pengecualian kepada golongan yang terdesak. Dia tak ada makanan, maka yang ada depan dia hanya bangkai, maka dibenarkan untuk dia makan sekadar keperluan. Baik para pelajar sekalian yang ada kitab Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 53. Yang lain tengok ayat surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua, ayat 172 173. Mari kita baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Inna Allaha ghafurur rahim. Tengok ayat yang kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Apa yang Tuhan rezeki kepada kita, makanan yang halal, yang baik, kita makan. Dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Jadi Allah Ta'ala peringat kita sini, kalau betul-betul ibadat kepada Allah, mau kena syukur kepada Allah. Tafsir ayat ini, ya'murullahu ta'ala ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya yang beriman bil akli mimma ahallallah, makanlah benda-benda yang Allah Ta'ala halalkan bagi kamu. Min anwa'il mat'umat, dari jenis-jenis makanan, jenis-jenis makanan yang bersih,
yang suci, yang berkhasiat, yang lazat, makan hak tu. Ni manusia hari ni terbalik. Makan ni hak sedap-sedap ada, dia pergi tinggal cari hak busung. Makan ni hak molek ada, ambil hak buruk. Kita kata itu masalah. Allah Ta'ala dah rezekikan kepada kamu rezeki itu, maka syukurlah kamu kepada Allah. Kita dah nyatakan bahawa ni syukur ada 3 kategori. Syukur dengan hati, dengan lidah. Kita kata apa? Alhamdulillah. Syukur dengan hati, kita gembira dengan apa yang kita dapat. Dan syukur dengan anggota, makna kita sedekah, kita infak, kita gunakan pada jalan yang diredai, yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan ada buat tak terkalu. Ayat ini tulis pelajar. Ayat ini ringkas, maka dia ada kembar dia. Tafsirul ayah bil ayah, ataupun dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Maidah ayat 87 dan 88. Ya ayyuhallazina la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan haramkan apa yang Allah Taala halalkan. Yang ni pula Allah Taala suruh makan apa yang dihalalkan. Hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah kata, satu hari Nabi kita bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu tayyib, dia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang yang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Mana? Ni Nabi baca ayat kita baca ni, ya ayyuhalladzina amanu, maaf, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ini ayat surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Ta'ala perintahkan para rasul. Mari ayat kita ni 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya orang beriman, makanlah apa yang baik. Jadi Allah Ta'ala suruh kita sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Summa zakara, kemudian baginda Nabi SAW menyebut seorang laki-laki pengembara, yutilus safar, mengembara di padang pasir, ash'asa aghbara, rambut dia bergoseng dia panggil kusuk masai, tak terurus, dan aghbara, berdebu-dabu habis dia jalan di padang pasir. Wa ghuziya bil yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangan berdoa, ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amuhu haram, makannya dia haram, mashrabuhu haram, minuman dia haram, malbasuhu haram, pakaian dia haram, wa ghuziya bil haram, diberi makan benda haram, fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Tuhan nak memperkenankan doa orang seperti ini. Rawahu Muslim. Semalam kita baca dah hadis, tapi hadis tidak sahih itu, atib mat'amak tustajab da'watu, baikkan makan diperkenankan doa. Tapi hadis ini sahih, hadis yang kita baca hari ini iaitu hadis rawahu Muslim. Yang sana tak sahih, yang ini sahih. Maka kita mengatakan pentingnya nak mustajab doa kena makan yang baik, makan yang baik. Allahu Akbar. Hari ini kita dia panggil tawassul. Tawassul dengan orang hidup. Hak ni tak ada khilaf ulama. Kita pergi jumpa dengan tok guru kita ke ustaz kita ke tok alim mana-mana, Syekh tolong berdoa Syekh, anak saya sakit. Tok Syekh berdoa. Itu tak ada masalah.
Dia panggil tawassul salihin waktu hidup. Yang masalahnya Nuh dia cari kubur Salahuddin nak suruh tolong Palestin. Kita kata Salahuddin sudah mati. Jadi kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Habis ni pakat duk share dalam grup ni. Suruh orang amin belaka. Jadi fenomena tu tidak bagus. Fenomena yang tidak baik. Bila orang engkar dia tuduh pula dengan tuduhan yang keji, tuduhan yang tak baik. Bila awak tuduh orang macam ni, seolah-olah awak menyesatkan orang. Jangan duk main-main tuduh-tuduh ni apa benda. Dengan label-label yang buruk. Maka kita nak berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi masalah hari ni Tok Syekh kita suruh berdoa sana pun baru sudah hisap okok. Baru okok pengah-pengah lagi akak tangan berdoa. Baik awak doa sendiri. Tak usahlah. Jadi ni mat'amhu haram wa mashrabu haram. Pagi siang petang malam duk makan benda haram. Macam mana Tuhan nak perkenankan doa? Ya Allah Tuhan. Hadis lagi, tulis satu lagi hadis. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha. Allah Taala redha kepada hamba dia yang makan makanan dia puji Allah. Sudah kita makan alhamdulillah. Makanan kita beli banyak bagi kepada orang, jangan duduk bakhil. Jangan duduk kopi. Oh Kelantan kata kopi ni mana bakhil awak. Au yashrab asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha, minum minuman alhamdulillah. Jadi kita jangan lupa sekurang-kurangnya kita puji Allah Taala, syukur dengan lidah, kemudian kita syukur dengan hati, kemudian kita syukur dengan anggota. Itulah tanda syukur yang besar. Di akhir ayat ini Tuhan kata apa? Washkuru lillah, berterima kasihlah kamu, bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika betul benar kamu hanya beribadat kepada Allah semata-mata. Kalau betul-betul sembah Allah, syukur pada Allah Ta'ala. Ai in kuntum tuti'unallaha haqqa, kalau kamu taat kepada Allah Ta'ala benar, wa takhda'una lahu, kamu tunduk pada Allah Ta'ala, akur kepada arahan Allah, menjauhkan diri daripada larangan-larangan Allah, maka makanlah rezeki yang baik dan syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang dianugerahkan kepada kamu. Ingatlah, jangan mudah-mudah, jangan mudah-mudah main-main dengan nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Baik, kita berpindah kepada ayat yang kedua. Ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai. Tulisnya, pelajar. 1, bangkai. Dan darah. Apa kategori darah kita hurai nanti. Dan daging babi, semua jenis babi lah. Asal ke babi, kat kulit dia, bulu dia, semua ni haram lah. Dia kata, setengah orang falsafah, dia kata dagingnya haram. Ya awak, kulit dak, dia kata boleh buat beg. Yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Dia sembelih kerana apa? Kerana berhala. Maka itu dipanggil bahaya. Ini berapa perkara dalam ayat ini? Ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi. Maka sesiapa terpaksa makannya kerana darurat, tak ada makanan, sedang ia tidak mengingininya, dia bukannya nak sangat makan tapi terpaksa kena makan, dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Tengok nota kata di bawah, keadaan darurat tu apa dia keadaan darurat. Lepas ni kita tengoklah keadaan darurat. Dan binatang yang tak sembelih, maaf,
Binatang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala berapa jenis dalam ayat kita ni? Ada 4 jenis. Allah Ta'ala haramkan kepada kita. Yang pertama, bangkai. Apa dia bangkai? Maitah ni dia panggil bangkai. Kena ke bangkai apa? Kena? Apa dia bangkai? Tulis itu. Iaitulah segala jenis binatang yang mati tidak disembelih. Itu bangkai nama dia. Atau sembelih tak ikut syarat, tak ikut SOP, maka nama dia bangkai. Jadi bangkai ni benda hak tak boleh makan, haram dimakan. Apa dia bangkai nanti kita tunjuk dalam ayat surah tanda apa ni? Kita akan baca surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-Ma'idah ayat 3. Allah senaraikan jenis-jenis bangkai binatang itu. Tukah buka ayat 3. Iaitulah dia panggil al-munkhaniqah, binatang yang mati tercekik. Wal mauquzatu, yang mati dipukul. Wal mutaraddiyah, yang mati jatuh dari tempat tinggi. Wan natihah, yang mati kena tanduk ke kawan-kawan dia. Wama akalas sabu', binatang yang dimakan oleh hayawan, binatang buas. Wama akalas sabu' illa ma zakaitum, kecuali yang kamu sempat sembelih. Mana kita tengok serigala tangkap kambing, tapi kambing itu hidup lagi, kita dah sembelih, maka boleh makan. Yang kelima, wama zubiha 'alan nusubi, dan yang disembelih atas nama berhala, untuk berhala. Maka ini dia kata 5 jenis bangkai. Tak kira lah jatuh dalam air ke, jatuh dalam gaung, jatuh mana ke, maka itu nama dia apa bang? Nama dia bangkai. Bangkai ni makna binatang hak mati tak sembelih, gitu ya. Tapi dalam perburuan boleh tak sembelih, kita tembak dia, kita panuh dia, kita baca bismillah, dibenarkan. Itu cerita lain lah dalam bab perburuan. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut waddam, darah. Darah mana tu? Dia kata dalam ayat lain kata daman masfuhan. Dalam daman masfuhan, tengok dalam ayat apa ni, ayat lain dia kata daman masfuhan, maknanya darah yang mengalir. Ingat ni pelajar-pelajar, bukan semua darah ni, darah yang mengalir. Apa makna darah yang mengalir? Yang banyak maksudnya. Darah tu bukan darah biasa, tapi darah yang mengalir yang banyak. Maka ada pun darah, dengar ni, darah yang bercampur dengan daging, kita dah basuh dah daging, masuk dalam periuk, nak buat sup, dia keluar ke darah sikit, itu tidak jadi masalah. Itu dipanggil darah dari daging. Haramnya darah masfuh, darah yang mengalir. Orang kafir dia tadah tu, darah yang keluar tu dia tadah, beku kan, dia jadi macam hati. Dia kategori best. Kita tak boleh best bagi haram. Itu darah. Yang kedua darah, jadi darah ni darah yang mengalir. Kecuali Nabi kita kecualikan dia, apa dia, al-kabid wa tuhal, limpa dengan hati binatang tu, maka itu tidak di yang hati yang dah kering itu, maka itu tidak jadi masalah. Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, walahmi khinzir. Apa ni? Walahma khinzir, daging babi. Semua komponen babi ni, ada orang perasa orang kata dagingnya tak boleh makan, kulit dia boleh kita buat beg, bulu-bulu dia buat, orang panggil buat penyapu apa ni, alat-alat kosmetik ke apa benda. Tak. Babi semua sekali lah, daripada ekor, ujung kepala sampai ujung kaki, haram belaka, tak boleh guna. Kenapa? Li'annahu dar,
kerana dia beri mudarat. Lebih-lebih lagi kalau makan tengah panas itu, bahaya. Dan sebab apa tanda ni pelajar? Sebab apa dia haram, babi ni haram? Li'annahu hayawanun qazar. Hayawan yang jijik dia punya. Dia makan benda-benda yang kotor-kotor. Makan jijik. Dan satu lagi, dia mempunyai tabiat yang buruk. At-tiba' al-khabis, tabiat yang buruk. Di antara tabiat yang buruk ni, dia tak ada sifat cemburu. Cemburu tak ada. Bini dia boleh tukar dengan orang lain, main tukar-tukar friend boleh. Sebab tu orang makan babi, perangai dia lebih kurang ya. Kalau ada parti, dia panggil parti ke, hok malam-malam pergi ke disco apa benda tu, beres ya. Tunggu kereta, awak ambil bini orang ni, bini dia hidup menyanyi, hidup joget dengan orang lain, tak ada perasaan. Sebab ni dia panggil apa ni, kesan daripada khinzir tu telah meresap dalam jiwa orang yang hidup makan dia tu. Kita orang Islam tak makan ni pun tempiah tu kena juga. Tempiah kena juga. Ana dengar taklimat daripada pegawai-pegawai perubatan, dia kata banyak ubat-ubat kita ni diambil daripada khinzir, ambil daripada babi. Bahkan ada ubat kecil manis, dia ambil daripada tulai sumsum babi tu, dia boleh buat ubat hidup balik daging buruk kecil manis. Ini kita serah majlis fatwa lah, harus ke tak harus dalam masalah darurat begitu. Tapi Allah Ta'ala uji babi yang diharamkan dengan tabiatnya yang buruk, kasul bi tab'ihi, pemalas babi ni, tabiat dia malah, dia makan pula benda-benda yang buruk, yang orang panggil yang macam-macam lagi lah kajian sebab-sebab Allah Ta'ala haramkan babi. Tapi Allah Ta'ala uji kita, kegunaan dia banyak pula dah. Orak jantung ke orak apa, ambil orak babi boleh guna, tadi tulai sumsum boleh guna. Kita kata subhanallah, Allah Ta'ala bila dia haram, dia uji kita dengan benda haram. Sebab tu ada orang menyesal, silap dia tu, Tuhan haramkan babi, silap Tuhan haramkan babi. Sedangkan babi ni banyak kegunaan dia dalam ubat-ubat, dalam perubatan. Kenapa Tuhan haramkan? Jadi kita kaji lagi lah. Allah Ta'ala nak uji kita, Allah Ta'ala nak tengok kita makan babi ataupun jauh daripada babi, ataupun tempias. Dia ada setengah orang dia tak kata babi, dia takut kawan-kawan marah, dia kata bab satu. Sedap juga. Tahu bab satu? BAB satu. Jadi babi. Ada setengah orang tak mau sebut babi, dia sebut khinzir. Khinzir itu babi lah tu. Apa dia laginya? Baiklah. Mana buku? Dalam buku Keindahan Islam, buku Keindahan Islam yang saya terjemah tu, ada juga dalam tu Eruk baca buku ni, tajuk dia perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab apa diharamkan judi, arak ni, benda-benda gini, baru kita tahu ada hikmah, ada sebab. Allah Ta'ala tak akan haramkan satu benda kecuali bersebab. Allah Ta'ala tak halalkan satu benda kecuali ada sebab. Jadi alimaha man alimaha, Nabi kata ada orang tahu, ada yang tahu, wa jahilaha man jahilaha, ada yang tak tahu, tak tahulah dia. Itu dia panggil sebab. Baik. Banyak lagi keburukan babi. Yang keempat Tuhan kata apa? Wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang hayawan yang disembelih kerana berhala. Jadi dia sembelih untuk apa ni? Untuk nak taqarrub pada berhala, korban pada berhala, maka itu tidak boleh dimakan. Ni macam orang-orang bukan Islam dia buat jamu hantu. Munjai pergi makan hak dia tu haram, dia sembelih kerana hantu. Bahkan kalau dia pergi beli ayam orang Islam boleh, tapi dia nak buat jamu hantu, kalau kita tahu tak boleh jual dia. Jangan tanya, mek mu nak buat apa ni, ikut dia nak buat gapo pun, kita jual ayam sudah. Tapi kalau kita tahu dia nak buat jamu, nak buat memuja syaitan, dia nak buat apa ni,
pemujaan, maka itu tidak boleh. Jangan buatlah. Allahu akbar. Lah ni zaman dulu orang sembelih hayawan ini kepada siapa? Kepada Lat wal Uzza. Zaman kita ini hati-hati tuan-tuan. Dia pergi sembelih atas kubur wali-wali ni pula nah. Bukan sembelih kerana Allah, bukan sembelih kerana benda lain. Hati-hatilah. Yang penting saya taklah pukul total yang duk sembelih dekat kubur tu, tapi unsur-unsur itu ada risiko yang berbahaya pada umat Islam. Baiklah. Dalam ayat ini tulis pelajar. Ayat ini mesti dikembarkan dengan ayat surah Al-Maidah ayat 3 yang telah saya baca sekejap tadi. Ayat surah Al-Maidah ayat 3. Tengok ayat. Hurrimat alaikumul maitah. Sama. Diharamkan ke atas kamu bangkai. Waddam, darah. Sama. Walahmul khinzir, babi. Sama. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Sama dengan ayat tadi. Kemudian tambahannya ni, al-munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sub'u illa ma zakkaitu. Jadi ada 5 lagi jenis binatang-binatang yang mati, jatuh gaung, jatuh dalam lubang, lemah air, kena tanduk ke guru dia sendiri. Orang Kelantan kata kena tebok. Kena tebok tu kena tanduk. Yang mati tercekik, yang pentingnya mati tidak disembelih. Dan binatangnya dimakan oleh hayawan, binatang buas. Jadi kecuali kita sempat sembelih. Ada tambahan lagi di sini, wa antastaqzimu wa antastaqsimu bil azlam, dan kamu main tilik nasib dengan undi anak panah. Zaman dululah. Zaman dulu ni duk main buah dadu, buah apa sama berlaku tu. Jenis main azlam, main judi, main tilik nasib. Zalikum fisqun, Allah kata itu adalah perbuatan yang fasik, yang jahat. Jadi mesti kita kena kembar ayat kita ni dengan ayat Al-Maidah ayat 7, dan dikembar pula dengan apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Min akli zinabin minas siba. Tak boleh makan hayawan-hayawan yang bertaring. Macam benda-benda bertaring, yang kita boleh makan kambing, boleh makan lembu, boleh makan unta, arnab, apa lagi ni kijang, rusa, semua boleh. Tapi binatang siba yang buas, yang bertaring tak boleh makan. Wa kulladzi makhlabi minat tayr, burung yang duduk apa ni orang panggil burung jenis makan dengan tangkap dengan kuku-kuku dia tu, itu dia panggil yang haram. Waluhumil hamiril ahliyah, dan juga haram makan himar kampung, dia panggil donkey, keledai, itu haram. Maka ini semua ni perkara yang seperti ini kita kena ingat, inilah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi jangan mudah-mudah lah. Oh, ini je ke yang haram? Ada lagi kaedah umum. Allah Ta'ala sebut dalam kaedah umum, yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dengar ni, Allah Ta'ala halalkan benda-benda yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Allah haramkan semua benda yang buruk. Maka ayat ini skop dia sangat luas. Jadi para ulama kena pasang ayat ini dengan ayat Al-Maidah 3, dengan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, kemudian pergi kepada kaedah umum. Tuhan halal yang baik, haram yang khabis. Senarai ada senarai. Kalau nak senarai, Quran kita ni kena 30 jilid bagus tak? Kita pun nak makan, ambil buah. Buah apa kita nak makan? Buah rambutan. Baik kata baik, sebab makannya sedap, tak ada racun, tidak mudarat. Pergi ambil buah apa pula yang buah beracun. Buah apa buah beracun? Contoh kita kata dadah, bukan apa? Candu. Give tak sini. Mudarat ke tidak? Mudarat. Baik, maka dia jadi khabais. Maka dalam ayat yuhillu lahumut tayyibat, Allah Ta'ala halalkan yang baik,
dan haramkan yang buruk. Dua ayat ini telah menyekat semua benda yang disebut secara umum dalam Al-Quran, yang disebut secara umum dalam hadis. Maka para ulama pula boleh meletakkan kategori makanan halal, kategori makanan haram. Mari zaman kita ni ada satu lagi tambahan. Apa dia tambahan? Ada sijil halal. Tak ada sijil halal tak boleh makan. Tengok ni. Kita nak beli air ke apa benda, kena ada logo sijil halal. Jadi sijil halal ni bukan kita saja keluar. Seluruh dunia ada sijil halal daripada pusat-pusat Islam di negara masing-masing. Di negara China ada sijil halal dia, di Eropah ada, di Australia, di New Zealand. Jadi dia semua ada sijil halal. Jadi ini memudahkan kita untuk nak membuat pengecaman halal haram. Anak pergi ke Jepun, sahabat kita bagi taklimat, sini tak ada sijil halal. Habis kita orang Islam macam mana mau makan? Nak ambil benda kena tengok dia punya isi kandungan bahan-bahan, kita tengok. Kalau tu ada alkohol, ada babi, ada hayawan yang sebagai jadi hayawan, orang tak sembelih kak, jadi tak boleh makan. Dia kena pilih. Jadi kebetulannya rezeki umat Islam duduk di Jepun, dia main sushi. Sushi ni boleh katakan barang-barang yang laut, jadi tak sembelih. Jadi mudahlah dia nak makan halal. Cuma pencicah dia pula letih juga kita. Jadi sahabat kita Zul, dia tunjuklah masuk kedai dia tu. Dia kata ni hak ni boleh makan, hak ni tak boleh, hak ni. Kata kalau kita main tak pandai baca Jepun, pakai tak makan apa kita. Mudahlah. Tidak terikat dengan logo halal, logo haram ni. Sebab kita ada logo halal, logo haram tak ada. Jadi kita, yang ana sedihnya, orang Arab pergi di Kuala Lumpur tu, dia panggil Bukit Bintang ke Bukit apa ke Bukit Bulan ke. Kedai orang kafir full Arab masuk. Les dalam kepala dia, dalam minda dia, Malaysia negara orang Islam. Dia tak tahu sini kedai apa hak tak mandi junub ni, hak tak ada logo halal, bahaya belaka tu Arab. Kita tanya dia, "Lis tak kuluna? Kenapa makan sini?" Dia kata Malaysia balad Islami. Dia kata Malaysia negara orang Islam. Jadi dia pakai makan belaka tak kira kedai apa. Kata lah, mu kena tengok di kedai tu. Kalau ada maktub halal, halam lam tu, lam itu baru boleh masuk. Kalau tak ada logo halal ni la tadkhul. Dia pun terpinga-pinga. Jadi dia tak ada maklumat awal dia datang ke negara kita. Dia kata kalau aku pergi ke negara lain, aku berhati-hati sebab negara kafir, tapi negara Islam aku kira orang Islam belaka. Jadi bila kita teriak ke dia, terkejut. Di antara negeri yang tidak banyak syarikat-syarikat yang ambil logo halal ni, negeri kita ni. Anda tanya pegawai bahagian halal, dia kata kenapa negeri kita ni tak banyak? Dia boleh jadi persepsi. Kita orang Islam belakang sini, buat apa ambil logo halal? Semua daripada Kuala Kerai sampai Kota Baru, hak jual air tepi jalan, semua orang Islam belakang. Pada logo halal buat apa? Dia kata dari sudut lokal tempatan tak apa, tapi kalau barang kita nak hantar keluar, hantar ke negeri lain ke hantar keluar, dia akan tengok logo halal. Bila tak ada logo halal, orang tak beli. Ada setengah pasar raya ni, dia tak benar kalau tak ada logo halal nak masuk dalam kedai dia, walaupun owner dia orang kafir, sebab orang tak akan beli kalau tak ada logo halal. Maka oleh kerana negara kita ni ada mazhab halal, terikat dengan halal, jadi kita nasihatkan kepada peniaga-peniaga IKS ke, peniaga kecil ke peniaga besar, supaya dapatkan logo halal. Ada orang pertikai, dia kata buat apa air pun nak logo halal juga ni, kenapa? Anak pun tanya pegawai bahagian halal, kata buat gapo air halal, air bukan sembelih. Dia kata ustaz kena faham, logo halal ni dua kategori. Satu halal dari sudut bahan dia, satu lagi halal dari sudut kebersihan. Maknanya kalau benda tu tak sembelih, air halal lah. Siapa dia kata haram pula air tu? Tapi dari sudut proses, kita akan pergi melawat kilang dari sudut kebersihannya, tak campur dengan bahan-bahan yang haram.
proses bersih suci. Maka itu dia kata satu lagi. Sebab itulah orang bukan Islam pun negara kita ni dia lebih suka beli barang-barang yang ada logo halal. Sebab apa? Sebab dari sudut kebersihan. Dia tak soal dari sudut syariat. Sebab dia tak percaya dia kafir. Tak boleh kata kafir, dia non muslim. Nah, tapi dia percaya dari sudut apa? Kebersihan. Cuma saya peringatkan kepada para jemaah sekalian, halal ni ada dua. Satu dia panggil ditanggung halal. Yang ni ada siji halal, ada siji pengesahan daripada pejabat agama bahagian halal, satu lagi digantung halal. Gapo dia digantung halal? Dia beli logo, dia print logo halal, tak lekat di dinding di pintu kedai dia, jadilah halal. Itu atas penguat kuasa. Kalau penguat kuasa keras, sentiasa pergi melawat, kedai tu kena saman, kena sita, kena macam-macam. Tapi kalau penguat kuasa tak cakna, tak sempat nak buat kerja kerana terlalu banyak, maka jawab dianya makan hak digantung halal lah kita, bukan ditanggung halal, digantung halal. Ana di airport, kita pergi nak cari makan di kedai dalam airport terminal, tak ada logo halal, tapi pekerja dia semua Islam lah kau. Kita pergi tanya, "Mek, ni awak ni Islam lah kau ni, makan ni halal ke haram?" Mungkin tahu ke halal haram, walaupun dia kata makanan yang kita serve sini, kita sidangkan semuanya halal. Bahaya-bahaya kita semua kita beli daripada orang Islam belaka. Yang masak pun kami, budak-budak perempuan pakai tudung ni. Tapi kenapa you tak dapat lagu halal? Dia kata yang tak dapat lagu halal tu, dia tunjuk ke botol arak tu. Dengan sebab ada arak dalam kedai ni, maka pihak penguat kuasa tidak akan bagi logo halal. Jadi kalau kita nak dapat logo siji halal, kita kena buang bahan-bahan haram tu. Dia tak boleh halal haram campur sebelah, tak boleh. Kata membuat logo separuh halal separuh haram boleh. Ketawa budak-budak ni, mana boleh. Jadi kita kata ini di antara perkara yang penting dalam kita belajar ni. Kita kena ingat tentang halal haram dalam masalah ini. Ini mustahak, supaya kita tidak termakan benda-benda yang tidak baik. Baiklah, kita pergi kepada akhir ayat. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Maka sesiapa terpaksa makannya kerana darurat, tak ada makanan, dia berjalan-jalan dalam hutan, terputus bekalan, sesak nak keluar tak boleh, Allahu Akbar, rezeki dia harimau baru yang sudah makan kancil, tak habis pohon lagi contohnya. Dia pun bolehlah tumpang tuah, ambil pohon tu makan. Tapi ingat, sedang dia tidak mengingininya, bukan kata suka happy, tak, dan tidak pula melampaui batas pada qadar yang dimakan itu. Sedap buat BBQ lagi, buat sup lagi. Kita makan sekadar nak hambat lapar, untuk kita nak keluar daripada kemeluk kesesatan yang ada tu. Itu je boleh. Jangan pula bekal pula, jangan. Maka tidaklah berdosa. Tengok nota di bawah kata apa? Keadaan darurat menurut pengertian syarak ialah satu keadaan yang dipercayai mendatangkan bahaya kepada diri atau harta benda yang tidak harus menurut hukum syarak dibiarkan hilang atau rusak atau cacat cedera. Manakala kita tak makan ni, memang kita akan lapar, kita akan mati. Kata orang mati kering di dalam hutan tu, maka boleh kita makan sekadar nak cari jalan keluar. Itu. Tapi jangan duduk bermewah-mewah lah pula. Wih, happy kau sudah. Keluar buat BBQ pula, bakar pula, buat pencicah. Sedap molek makan bangkai tu. Jadi tidak boleh. Jadi makannya dia panggil waman alja'atuhu ad-darura ila al-akli min tilkal muharramat. Siapa yang terpaksa kena makan benda-benda yang haram tadi, min wa huwa ghairu mubtaghin litana, dia bukan nak makan tapi terpaksa kena makan. Tak ada dah makan halal, bekal dia sudah habis. Maka tapi jangan melampaui, makan sekadar yang diperlukan saja. Sekadar kita nak halau, nak kata orang nak hambak lapar, boleh kita makan, kemudian kita pergi. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan sifat dia,
innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha pengasihani. Mana Allah Ta'ala ampunkan dosa hamba-hamba dia apabila kamu terpaksa makan bangkai kerana lapar, kerana terdesak, kerana darurat, maka diberi keizinan untuk makan. Bukan halal, jangan kata halal bagi dia, bukan halal, dibenarkan untuk makan. Berbeza, dia kata halal, kata dibenarkan. Macam kita hari ni, isu ubat-ubatan. Isu ubat-ubatan, ana alhamdulillah direzekikan untuk bersama dengan panel, dia panggil panel syariah, untuk nak tengok perjalanan hospital kita, hospital. Jadi kita pergi tu dapatlah kita belajar ilmu dengan pakar perubatan, dengan ahli-ahli panel-panel yang pakar dalam bidang masing-masing. Jadi kita banyak dengan masalah ubat-ubat kita ni. Jadi sekarang ni kalau tak ada ubat lain di antara usaha kitanya, kalau ubat ada pilihan, yang ni confirm ada halal, dia punya kapsul dia daripada gelatinnya halal, daripada apa ni sayur-sayuran, yang ni mari daripada betul-betul piau babi contohnya, maka kita pilih yang halal. Itu di antara usaha yang dibuat oleh, dia panggil Hospital Mesra Ibadah atau Patuh Syariah yang diusahakan. Kita kata jazahumullah khairah kepada pihak pusat Islam yang menganjurkan dia di hospital kita. Kita kata alhamdulillah. Jadi banyak benda-benda kadang-kadang tak ada pilihan. Maka kita pergi pada ayat ini, famani turra ghaira baghin. Tak ada pilihan. Setengah tu ada pilihan tapi mahal, halal. Haram, ubat haram daripada babi itu murah. Macam nak buat? Sebab itulah kita buat kajian banyak. Bila mari isu COVID baru ni, kita bertembung dengan isu vaksin. Orang duk petikai vaksin ni mari daripada bahan apa? Ni masalah letih kita. Pasal itulah dia kata orang injek vaksin ni masuk babi belakang dalam. Banyaklah benda-benda, jangan duduk mudah-mudah lah. Kita ustaz-ustaz kita pun kalau tak kaji terus duduk bercakap benda ni enggak. Dia dua benda, sama ada makan pokok ustaz tu, orang vaksin ni semuanya ambil babi belaka, ataupun ikut konspirasi nyetipu di Yahudi belaka. Kita kata masalah panjanglah cerita. Covid telah berlalu, kita berdoa supaya dia tak datang lagi, dan kita pula tidak perlu pada vaksin yang lebih-lebih. Carilah vaksin yang halal, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat, insya-Allah. Jadi kita nak apa dia tadi, famanit turra ghaira baghin, siapa dia yang terpaksa tak makan dia punya mati, maka Allah SWT bagi SOP dia. Apa dia SOP? Jangan sekali-kali kita pergi makan lebih daripada yang sepatutnya. Sebab apa? Kalau tidak, melampaulah kita, jadi terjebak kepada haram. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada yang haram. Dan tamatlah perbincangan ayat kita, walaupun 2 ayat tapi agak panjang, sebab banyak kaitan dengan kehidupan. Baik, untuk rekod, tulis para pelajar, untuk rekod ayat-ayat yang lepas yang sampai daripada awal lagi, balah dengan ahli kitab daripada ayat 40 lagi, ingat tak? Ayat 40 sampai kepada ayat 167. 167 ni, maka ayat itu semuanya Allah Ta'ala cerita tentang mauqiful muayyidin wal mu'aridin al-Quran, pertembungan di antara orang yang menentang Quran dengan orang beriman yang beriman kepada Quran. Maka bermula wa min huna, daripada ayat ini, ya ayyuhannas kulu ma fil ardi wa ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, ni ayat 172 yang kita baca hari ini. Secara spesifiknya ayat 172 yang kita baca hari ini, dia kata wa min huna, tanda ni rekod, wa min huna bidayatun nisfi tsani minas surah, bermula episod yang kedua dalam surah ini sampai ke akhir juzuk yang kedua. Akhir juzuk yang kedua, fi bayanil ahkami syar'iyyatil amaliyah, untuk menyatakan hukum syarak dari sudut amali, makan minum kita, kerja buat kita, halal haramnya, insya-Allah kita akan masuk bermula ayat 172 ni sampai ke akhir juzuk yang kedua.
Yang awal-awal dulu kita dah bincang panjang tentang isu akidah, isu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia lawan, maka dia akan kecundang, dia akan kalah, dia akan tewas dan dia akan binasa. Dalam ayat 172 sampai ke akhir surah, insya-Allah, ataupun sebahagian daripada ayat 168 tadi, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, iaitu ayat dia panggil fiqh amali dari sudut halal haram, makan minum, kerja buat. Insya-Allah kita akan belajar selagi hayat di kandung badan. Allah Ta'ala panjangkan umur kita, bagi kesihatan kita terus dengan ilmu tadabbur ini, insya-Allah. Baik, saya ringkaskan terus kepada mencari 5 faedah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Daripada ayat inilah, ayat 172 ni, sebab ayat ini fokus kepada orang beriman. Biasanya kalau mari ayat-ayat orang beriman ni, dia akan mari kepada hukum hakam. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menguatkan arahan supaya makan benda-benda yang tayyib, benda baik. Ayat 168 dah mula, tapi ayat ini fokus pada orang beriman, jangan makan kecuali yang baik. Yang baik itu apa dia? Yang halal, yang tayyib. Yuhillu lahumut tayyibat, Allah Ta'ala halalkan yang baik dan haramkan benda buruk, maka itu yang kamu makan. Kecuali nih, berapa perkara yang kita sebut ni, 8 perkara ataupun 10 perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka jangan sekali-kali kamu dekati, kamu makan kecuali dalam keadaan darurat yang terdesak. Anda tak nak ulang balik lagi lah kata-kata kita tadi, bila ke darurat, bila ke terdesak, kita dah hurai tadi. Faedah yang kedua, tanda pelajar. Allah kata min tayyibati ma razaqnakum, min tayyibati ma razaqnakum, benda yang baik yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Ulama tadabbur kata ayat ini mengajar kita orang beriman supaya minta rezeki dengan Allah Azza wa Jalla ma'a fi'lil asbab, serta mengambil sebab. Jangan doa saja pada tidur, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, nak kaya, nak itu ni, tidur, jawabnya mati kering lah awak. Tak. Kita tahu rezeki kita daripada Allah, maka kita kena usaha. Kemudian yang lain itu serah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ni, terlupa ke Tuhan. Dia ingat rezeki itu makhluk yang beri. Ini yang salah. Jadi kita kena ingat. Maka dalam ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, ma razaqnakum. Tengok, maaf, tayyibati ma razaqnakum, apa yang aku rezekikan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini isbat rahmat Allah Ta'ala itu melalui 2 cara. Tanda. Yang pertama, min amrihi iyahum bil akli bit tayyibat. Allah Ta'ala suruh makan yang baik, suruh makan yang molek untuk jaga kesihatan. Yang kedua, ma razaqnakum fa innar rizqa, rezeki yang kita dapat itu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini dia panggil mengandungi rahmat melalui 2 dimensi. Yang pertama, Tuhan suruh kita makan hak molek, hak baik supaya mu sihat. Bila kamu sihat, kamu boleh beribadah, boleh pergi jalan sana sini. Orang panggil hidup atas dunia happy, bahagia. Kalau tidak, letih kita, hari-hari duduk bulan ke hospital. Allahu Akbar. Ada orang daripada lahir lagi hidup dengan alat pernafasan tu. Siapa mau dia belah tahu. Hospital duk mikir macam mana dia ni lama duduk hospital ni. Jadi rumah dia ada hospital. Kita kena nak kata apa? Jadi bila kita sihat ni nikmat yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, tulis nombor 3. Allah kata apa? Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurlah kamu kepada Allah kalau kamu benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Sekarang ni syukur mudah kata dengan mulut, tapi sukar untuk merealisasikan. Bila kita dapat projek apa-apa, syukur. Jemput ke rumah saya, kena disyukurai. Kena disyukurai apa? Penuh dengan maksiat dalam rumahmu. Apa syukur? Ini kufur, dia panggil kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Jadi syukur tu mengikut kategori dia tertentu. Sebab itulah Allah kata orang yang bersyukur tanda dia mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan 3 kategori syukur, dengan lidah, dengan hati dan dengan pelaksanaan.
Dan ayat ini juga Allah ajar kepada kita, iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar menyembah Allah, maka ayat ini mengajar kepada kita wujubul ikhlas fil ibadati. Kita dalam ibadat mesti kita kena ikhlas. Jangan tak ikhlas. Sebab Allah kata iyyahu ta'budun. Jangan kita kena ikhlas. Baik, yang keempat, Allah Ta'ala sebut innama harrama alaikumul maitata waddama. Sesungguhnya Allah yang mengharamkan. Jadi kata ulama tadabbur, annat tahrim wat tahlil ila Allah. Isu halal haram ini mari daripada Allah. Tak boleh kita suka-suka. Mari daripada Allah, mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama kita istinbat. Ambil ayat, ambil hadis, kaji, maka tubik keputusan bahawa ini halal, ini haram, ini harus, ini makruh, ini yajuz, ini tak harus, semuanya boleh. Seperti isu rokok. Rokok ada orang kata makruh. Memang satu masa dulu keluar kitab-kitab Jawi ni, rokok makruh. Tapi setelah kajian dibuat oleh para doktor, para atibak, tim medikal buat kajian riset, mendapati rokok ni mudarat, maka sekarang ni sudah ijma' ulama-ulama yang muktabar semasa mengatakan rokok itu haram. Jadi kalau kata dulu khilaf, sekarang ni tak ada khilaf. Ia khilaf juga dengan kaki rokok tu, ustaz kaki rokok. Oh, dia khilaf. Dia banding rokok dengan kambing. Dia pergi hospital. Pergi hospital, batuk kuat. Doktor test tengok paru-paru dia rosak ni. Dia kata pak cik ni sebab isap rokok kuat. Takdir Allah Ta'ala nya kambing lalu tepi. Batuk peh. Dia kata, doktor, tu kambing tu isap rokok batuk juga. Tolu punya hujah nak kata apa dia main. Dia kata, geng-geng ni lah yang tak mau haramkan ni, yang jadi payah orang kapur nak berhenti sebab ustaz dia isap rokok. Zaman dulu kalau orang buat balasah, dia ada gelegar dia tu jarang sebab rokok daun mudah nak colek situ. Panjang pula buat rokok ni, berhenti sekat tu dia. Mana isu halal haram ni kena kembali kepada Allah. Tak mudah, tak boleh kita sendiri kata ini halal, ini haram. La. Kita hanya menyatakan apa yang kita faham daripada nas Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Allah Taala sebut beberapa kategori yang telah kita baca tadi, bangkai, darah, babi dan semua benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk dalam surah Al-Maidah ayat 3. Maka dikembarkan itu semua termasuk dalam perkara yang menjadi najis. Jadi najis ni ada dua kategori. Tulis belajar. Najis ada dua kategori. Satu dia panggil najasah ainiyah. Najis ain. Apa dia? Bangkai. Itu najis ain. Babi, najis ain. Babi ni kalau awak selawat 1000 kali, takbir 100 kali, sembelih baca bismillah, halal ke haram? Tak akan halal sebab dia najis, najasah ainiyah. Ada satu kategori dia panggil najasah ma'nawiyah. Najis maknawi, dia bukan najis sebenarnya. Sebab kambing ni halal, ayam halal, tapi dia sembelih tu niat untuk berhala, itu jadi najis. Dia nak panggil najasah maknawiyah. Semuanya pergi kepada menjadi najis, khabis, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi najis tak ada dua. Satu dia panggil najasah aini, satu lagi najasah maknawi. Macam innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Tengok Tuhan kata arak, innamal khamru wal maisir, judi, tilik nasi, semuanya najis. Jadi hak najisnya arak dah. Tapi berhala tu batu, apa yang jadi panggil najasah maknawiyah. Najis dari sudut maknawi, kita kata ini juga berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang, bermula ayat 174. Tulis itu 174, 175 dan 176 biiznillahi azza wa jalla. Dalam siri yang akan datang, bila? Hari Sabtu, hari Sabtu. InsyaAllah besok kita tukar dengan kitab kita. Apa nama kitab? Islam adalah cara hidup, yang kita baca kitab ni insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.